Rancangan Kampung Kul ini diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Mai Cik Mai kat kampung negeri Cik ni Kedah ni. Nak bawa hampa tengok ni bendang ada. Tu gunung kat belakang tu. Lawa kat kampung Cik ni. Nak bawa hampa pergi tempat ni yang lagi menarik kat kampung Cik. Hampa dah ikut tak? Jom. Sejak pelancongan agro mula diperkenalkan kat Malaysia ni, ia mampu meningkatkan pendapatan, ruang untuk perniagaan baru dan peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar. Setiap tahun, aktiviti pelancongan agro menerima peningkatan pengunjung ke destinasi pelancongan berasaskan pertanian, perikanan dan ternakan di negara ni seperti di Agrotourism Sungai Piai, Kuala Muda, Kedah. Ni lah orang tahan ni kau. Kawasan ni terletak 30 km dari bandar Sungai Petani dan ia mendapat nama dari pokok piai yang tumbuh subur di tepi pantai. Tu dia orang kampung ni rajin sungguh. Depa buat pula chalet ni nak tarik pelancong. Nak tengok apa dekat dalam? Jom. Kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai. Jamu nasi kawar. Naik gapai terbang. Turun kepala batai. Makan tok sah bimbang. Kami banyak berat. Kawasan ni sangat sesuai dilawati kerana keindahan alamnya dengan aktiviti menarik yang boleh dilakukan oleh pengunjung yang mai kat sini. Pasal itu sangat mudah untuk mendapatkan makanan laut yang segar dan berkualiti tinggi. Kalau hampa tengok, semua produk kat sini dibuat segar. Rasanya lebih sedap dan tahan pun lebih lama. Ayak nira ni memang cik suka sangat. Lebih-lebih lagi sebagai anak jati Kedah, sejak kecil kami dah biasa minum ayak nira. Menu special kat sini apa dia ni bang? Saya tengok ni macam banyak juga ni. Yang paling special lah. Yang paling special menu kat sini mi udang lah. Pasal kita guna udang lok fresh. Inilah mi udang ni. Resepi gabungan kuah mi udang Johor dan Kedah. Itu yang lain daripada yang lain lah. Banyak kawan suka lah makan mi udang ni. Ladang Nira Nipah Napiah terletak di Jalan Kampung Sungai Piai Merebok. Perusahaan ini telah dilakukan sejak beberapa tahun ini dan mendapat sambutan daripada penduduk sekitar dan pelancong dari luar. Daerah Kampung Sungai Piai ini adalah dikenali sebagai Sungai Piai, yang mana di sini kampung ini adalah dulu banyak di pesisiran sungai dan juga tepi-tepi kampung adalah pokok pial. Yang mana pokok pial itu terdapat di air tawar dan juga paya-paya bakau. Jadi kampung pial ni kita terdapat dalam dua, iaitu satu terdapat di Tanjung Pial di mana di Johor dan satu di Sungai Piai. Dua tempat saja lokasi yang mempunyai nama pial. Tapi lazimnya orang sini memanggil Sungai Piai. Kepadatan penduduk sini lebih kurang 1,200 ke 1,300 penghuni yang ada di sini. Majoriti adalah Melayu. Sejak di akhir-akhir ini dengan bantuan pihak agensi-agensi luar, iaitu terutama sekali KEDA yang banyak membangunkan untuk usahawan-usahawan yang menaik di kampung ni, kampung Sungai Pial ni telah terkenal di Melaka Perusuk, di mana tuan-tuan hari ini datang sendiri dapat tengok
di mana banyak agensi-agensi kenderaan telah datang melawat ke kampung ni, terutama sekali daripada luar-luar, pelancong-pelancong luar, di mana menikmati apa yang terdapat hasil daripada sokongan yang datang daripada pihak agensi luar tu. Tapi saya sekali memang nak ucap terima kasihlah pada Kedah yang mula-mulanya menaikkan nama tingginya taraf kampung Sungai Pen ni adalah Kedah. Mai Cik Mai ni kat kampung Cek ni, negeri Kedah ni. Macam-macam ada kat kampung Cek ni. Tengok sawah padi, kami panggil bendang. Gunung pun ada kat belakang ni. Jom Cik nak bawa hampa pergi jalan-jalan kat kampung Cek. Salah satu usaha yang perlu dibanggakan oleh usahawan di bawah bimbingan Kedah adalah ternakan udang kara atau lobster. Walaupun nampak mudah, tapi usaha ni patut dibanggakan. Terdapat 2 buah kolam yang diusahakannya. Benih yang diambil dari luar negara ni dilepaskan selama 6 bulan. Inilah peluang yang perlu diambil oleh penduduk di luar bandar untuk menjana pendapatan. Jangan tunggu lagi. Saya dah ternak lobster ni lebih kurang 2 tahun lebih, pada tahun awal 2018. Jadi saya dapat kursus daripada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Kemudian saya mula ternak secara kecil-kecilan di tangki dan kolam fiber. Kemudian saya lepas permintaan sangat tinggi, jadi saya convert kepada kolam tanah ni. Dulu saya bela ikan, kemudian saya bela tukar kepada lobster ni lah. Lobster ni penjagaan dia pun mudah. Jangka hayat dia pun dalam 4 bulan tu kita dah boleh harvest. Lepas tu dia punya harga pasaran pun lebih kurang dalam 80 ke 150 sekilo. Perkasam ni daripada mak saya lah. Mak saya dah 20 tahun lebih buat perkasam. Jadi saya dapat bantuan daripada Kedah dan packaging apa semua daripada Bidu. Kemudian saya buat jualan sebab saya dulu kerja kilang. Lepas tu dah mak saya ni dia tak apa sihat, jadi saya berhenti kerja, saya balik buat kerja kampung lah, buat pertanian lah. Sebab memang minat daripada dulu pun. Hampa nak tahu tak cara buat perkasam? Jom ikut kami. Dulu-dulu tak ada peti air. Jadi orang dulu-dulu ni nak simpan ikan, mereka buat perkasam. Ikan pun tahan lama. Tapi yang penting, teknik pengawitan tu kena betul. Okey, Kedah juga ada pusat latihan, iaitu Kolej Kedah. Mereka juga sediakan pelbagai jenis kursus latihan. Memang menarik dekat sini. Pendidikan kemahiran atau TVET semakin mendapat tempat di kalangan anak muda hari ini. Keperluan tenaga kerja yang mahir semakin meningkat saban tahun disebabkan oleh penggunaan teknologi tinggi dalam semua bidang industri. Sejarah kolej ni bermula pada tahun 1986 dan mula beroperasi pada bulan Mac 1989 dengan nama Pusat Latihan Kedah atau Pustika. Pada tahun 2012, ia dijenamakan dengan nama Kolej Kedah. Ketika baru dibuka pada 1989, program latihan yang ditawarkan adalah bidang anyaman berasaskan buluh, bertam dan mengkuang. Latihan ini dikembangkan dalam bidang pertukangan dan pembinaan bagi memberi peluang kepada peserta menjana ekonomi melalui bidang pembinaan dalam program pembangunan kampung tradisional. Bagi memenuhi permintaan industri masa kini, Kolej Kedah kini telah menjalankan program sijil kemahiran Malaysia dengan menawarkan 6 bidang kemahiran iaitu teknologi kimpalan, teknologi elektrik, teknologi motosikal, teknologi makanan, teknologi fabrik lelaki dan wanita dan teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara. Pelajar yang terpilih akan mengikuti kursus pilihan mereka dengan tunjuk ajak daripada tenaga pengajar yang profesional. Hasil menuntut ilmu di sini, pelajar yang telah tamat pengajian mempunyai pilihan pekerjaan berbanding mereka yang tidak berkemahiran. Inilah sebahagian daripada hasil kerja seni oleh The Amans Design and Marketing.
Mereka ni adalah pengusaha kraf kayu, jubin dan akrilik yang terkenal kat Kedah ni. Pahat, tukul, gergaji dan kikir adalah sebahagian peralatan yang digunakan untuk membuat kraf hiasan kayu, manakala motif yang diukir berasaskan flora, fauna, kosmos, geometri serta had. Seiring peredaran zaman, ia banyak mengubah kaedah mengukir apabila peralatan berasaskan sains dan teknologi mula mengambil tempat. Kemunculan mesin ukiran dan pemotongan laser dalam pembuatan ukiran kayu memberi nilai tambah terutama kepada kraf kayu moden. Di Amans Design and Marketing terkenal dengan hasil kraf yang menggambarkan keindahan dan produk pelancongan di negeri Kedah. Antara yang menarik perhatian adalah magnet peti sejuk bermotifkan masjid dan muzium padi. Selain itu juga, mereka mengubah jubin dan akrilik untuk dijadikan kraf yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Melalui mesin ukiran dan pemotongan laser, pelbagai ukiran seperti bait perkataan, imej dan potret wajah diterbitkan semula pada permukaan kayu dengan kesan yang jelas. Pantas menyiapkan ukiran adalah kelebihan kaedah ini berbanding cara tradisional. Okey, lo ni saya dah sampai dekat Ulu Legong, Baling, Kedah. Hampa yang mana lalu ke utara, hampa wajib singgah dekat sini. Dekat sini ada rumah ndui dan macam-macam lagi tempat menarik. Madu kelulut telah dicadangkan sebagai superfood Malaysia oleh MARDI dan Kementerian Pertanian Malaysia berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan. Bukti khasiat madu kelulut boleh dilihat pada usahawan ini iaitu Encik Muhammad Akhir bin Ismail atau lebih dikenali sebagai Pak Long, pemilik ladang madu kelulut Ulu Legong. Walaupun telah berusia lebih 60 tahun, amalan memakan madu kelulut dan cara hidup yang sihat menjadikan beliau idola kepada pengunjung yang pernah mai kat sini. Lepas tu dia macam rasa dia macam nak gas sikit-sikit. Di ladang ni, terdapat lebih 300 buah sarang kelulut dan menurut Pak Long, 1 camcam madu kelulut dikatakan bersamaan 4 camcam madu lebah tualang. Kelulut pekerja yang mencari madu adalah kelulut betina dan ia boleh terbang sejauh 3 km radius. Kelulut atau nama saintifiknya Trigona spp adalah spesies lebah tanpa sengat yang menghasilkan madu seperti lebah madu. Terdapat 3 jenis kelulut yang sering diternak untuk madunya iaitu Itama mega, Thoracica dan Apicalis. Kelulut sentiasa bertelur dan menetah. Proses pembiakannya sangat cepat tapi seekor kelulut mempunyai jangka hayat 80 hari saja. Persekitaran yang sesuai untuk pembiakan kelulut ialah kawasan yang agak redup dan persekitaran ditumbuhi pokok berbunga. Ini kerana pokok tersebut menghasilkan banyak nektar yang merupakan makanan kelulut sebelum menghasilkan madu. Pak Long juga sangat kreatif dan rajin. Tanah miliknya seluas 7 ekar diusahakan macam-macam seperti inap desa yang dibagi nama Rumah Ndoi dan diletak macam buayan. Setiap seorang boleh bermalam kat sini. Ada pokok-pokok buah-buahan ditanam di sekeliling kawasan ni. Tu dia, pokok durian ada, pokok herba pun ada. Assalamualaikum semua sekali dan bermulanya projek yang Pak Long buat di ladang Keluk Desa Lestari ini bermulanya dengan tahun 2002 dengan projek homestay Desa Lestari. Homestay Kampung Ulu Legong Desa Lestari. Lepas tu daripada pakej-pakej yang disediakan oleh homestay ini, Pak Long masukkan untuk untuk penarikan pelancong mari ke Ulu Legong ni. Jadi selepas dah ada homestay, Pak Long cipta pakej-pakej homestay. Pakej-pakej homestay ni, Pak Long ternak kelulut bersama dengan koperasi. Jadi Pak Long dapat projek Desa Lestari. Salah satu projek dia ternak kelulut, lebah kelulut. Jadi Pak Long nak ucap ribuan terima kasihlah kepada agensi di bawah KPLB, KEDA yang banyak membantu bagi ilmu dan sebagainya. Jadi alhamdulillah timbul idea daripada pegawai-pegawai KEDA kita yang banyak membantu. Pak Long cipta pula letak ladang kelulut di sini.
Jadi pelancong domestik ni boleh kata satu Malaysia semua dah turun. Jadi yang terakhir, pelancong luar negeri ni yang main ni kebanyakannya daripada Thailand memang biasa, Brunei, Singapura. Lepas tu yang terbaru ni daripada Itali. Selepas Itali, sebelum tu Sepanyol. Jadi alhamdulillah lah. Jadi yang popular ni hiking, ladang keluluk, kolam air panas dengan makan dalam sungai. Yang tu popular. Dan pakej-pakej tahunan, pakej buah-buahan sepetang semalam, sepagi dalam dusun. Yang tu popular juga. Okey, produk madu keluluk pula Pak Long buat. Okey, produk pemakanan kesihatan dengan produk kecantikan. Okey, produk kecantikan ni sekarang ni tengah ada di ladang ni. Kita ada foundation, kita ada serum, kita ada sabun madu keluluk. InsyaAllah ke depan ni Pak Long tengah dalam perancangan Pak Long nak buat body lotion madu keluluk, lip balm madu keluluk untuk lelaki dan wanita. Daripada produk makanan ni, kita sekarang ni yang popular kopi Pak Long, madu keluluk, keras, pekat, melekat, terus terpikat. Okey, kita ada kopi madu keluluk, kita ada teh madu keluluk, kita ada sup kambing herba madu keluluk, kita ada gulai riah pisang, gulai batang pisang, madu lebah keluluk. Daripada segi makanan ni, sampailah teh tarik madu keluluk, kopi madu keluluk, lemon teh madu keluluk dan Pak Long memperbagaikan. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat Dusun Tok Wok. Kita ni jarang tengok orang makan dalam sungai kan? Tapi hari ni kita nak cuba makan dalam sungai. Saya pun nak cuba juga. Jom kita try makan. Inilah yang menarik di Dusun Tok Wak Desa milik Pak Long ni. Pengunjung boleh menikmati masakan kampung di dalam sungai dengan pakej yang bersesuaian. Kami makan dalam sungai tau. First time makan dalam sungai. Tak biasa duduk ni kau. Tak biasa makan lagi kau sini. Ingatkan first time juga. Jadi Pak Long cadangkan kepada pengusaha-pengusaha yang berminat untuk nak stay dalam bidang perniagaan ni, yang penting kita kena bubuh di dalam mindset kita, dalam kepala otak kita, bukan macam mana nak buat duit dengan keluluk. Jadi kita kena fikir, jangan macam mana aku nak cari duit dengan keluluk, bukan macam tu. Macam mana aku nak buat duit dengan keluluk. Jadi selain daripada madu tu, kita mencipta berbagai-bagai. Jadi di daerah Baling lah, yang mana-mana lah rakan-rakan yang ada kawasan macam Pak Long ni, insya-Allah. Tapi kena banyak orang kata ambil khidmat nasihat dengan agensi-agensi yang terlibat. Yang pertama kalau di Kedah kan dengan Kedah lah. Dengan pelancongan. Lepas tu dengan agensi-agensi yang terlibat. InsyaAllah. Sekarang ni pelancong-pelancong Pak Long tengok luar negara dan domestik berminat sangat. Dan baru-baru ni juga Pak Long suka turun menuntut ilmu di ni. Pak Long baru-baru ni Pak Long pergi di Tapah. Draco Nature Campsite. Tak ada apa pun. Sungai dengan air mengalir dengan batu-batu besar. Macam tu pun dia boleh buat duit. Masuk perkampungan orang asli kena pakai 4x4. Saya masuk sana tengok motor cukup banyak. Jadi hasrat Pak Long, jadi generasi Y ni yang minat berniaga kena ada kesungguhan. Makanan, tempat menarik, semuanya ada dalam Kampung Cool ni. Jumpa lagi.
Rancangan Kampung Kul itu tadi diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar.